bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House. Sesudu nikmat sebesar manfaat, tuan-puan. Banyak sebenarnya manfaat apabila kita makan sesudu daripada Olive House. Baiklah, kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Haji Izham, yang merupakan wartawan Haji Salam Baitullah pada 2011, 12, 13. Sebenarnya beliau ada semalam tapi beliau ada lagi hari ni sebab ada satu perkongsian menarik yang mana beliau dapat berjumpa dengan salah seorang, satu-satunya pemegang kunci Kaabah. Subhanallah, saya cukup jealous benar. Assalamualaikum Haji Izham. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz Hafiz. Ya, macam mana boleh ceritakan perkongsian tersebut? Okey Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2011, 2011 kemarin kita dah bercerita tentang perkuburan Bakek dan juga pengkebunan Bakek, dan 2012 alhamdulillah saya bersama-sama dengan kru Salam Baitullah pada ketika itu, Haji Shah Ibrahim, Haji Aris, juruteknik kita Haji Wan Jeffrey, dan wartawan kami Wan Lokman Muhammad Fisul. Kami bersama-sama dapat menyertai ataupun menghadiri majlis penyerahan kiswah Kaabah yang baru. Seperti yang kita ketahui, kiswah Kaabah akan ditukar pada setiap hari Arafah tiap-tiap tahun, dan sebenarnya kita bukan membuat liputan tentang penukaran kiswah Kaabah itu, tetapi kita membuat liputan mengenai dengan penyerahan, majlis penyerahan kiswah Kaabah yang baru di kilang pembuatan kiswah itu. Dan majlisnya berlangsung cukup ringkas dan juga padat, dan di situ alhamdulillah kami dapat bertemu dengan tokoh-tokoh agama, termasuk antaranya adalah Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais. Di situ kami dapat bersama-sama dengan beliau dan menemu bual beliau. Dan pada 2013 alhamdulillah sekali lagi kami dapat menyertai majlis penyerahan kiswah Kaabah itu, dan seterusnya kira-kira pukul 12.30 tengah malam waktu Arab Saudi, kami dipelawa oleh pemegang kunci Kaabah ke rumah beliau, dan di sana kami dapat melihat sendiri kiswah dan juga kunci Kaabah yang diamanahkan kepada waris ataupun Syekh Saleh Aisyaibi ni yang memegang kunci Kaabah ini. Jadi itu pengalaman 2011 dan juga 2012 dan juga 2013. Jadi pada malam ni kita nak terus saja ke Tanah Suci. Kita mendapat maklumat bahawa kita dapat salah seorang jemaah Malaysia yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji untuk kali ini, iaitu Ustaz Mustafa Muaz bin Muhammad Masruh. Jadi sama-sama kita saksikan apa kata beliau. Kerajaan Arab Saudi lakukan melalui bawah Khadimul Haramain, pelayan kedua Tanah Suci, Raja Salman bin Abdul Aziz Hafizahullah. Beliau mensponsorkan atau mempercumakan bagi semua yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Jadi bermula pergerakan daripada Madinah ke Mekah, kami disponsor dengan kapal terbang. Kemudian di Mekah kami ditempatkan di Hotel 5 Bintang. Seterusnya nanti ketika di Mina, kita akan ditempatkan di apartmen yang bersebelahan dengan tempat jamarat. Lalu di Arafah pula kita akan ditempatkan di satu perkemahan yang agak luas, yang mana jarak antara satu dengan orang lain tu berlaku ada penjarakan sosial. Begitu. Jadi kami sangat bersyukur, dan semoga Allah SWT panjangkan umur Raja Arab Saudi untuk kekal memerintah dalam aman dan sejahtera. Biasanya kos tempatan lebih kurang daripada 3,000 ke 10,000. Itu untuk yang dalam Arab Saudi. Tetapi semestinya apa yang kami rasakan sekarang ni jauh lebih mahal lah daripada yang 10,000 yang biasanya diberikan kepada jemaah haji daripada Arab Saudi. Jadi kalau kita ikutkan saja untuk apartmen tu, biasanya mereka yang membayar RM200,000, itulah yang boleh duduk dekat area sana. Jadi kami bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT yang telah memberikan kami peluang untuk merasakan perkara sebegini rupa. Berkenaan dengan pergerakan pada esok hari, bermula pada pukul 5 pagi, kami setelah solat subuh, kami akan berkumpul di lobi hotel. Kemudian kami akan dibawa ke miqat yang paling dekat di Taif, iaitu Qarnul Manazil.
Setelah mana daripada Taif, kami menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sa'i dan tawaf dan sa'i. Lalu kami bergerak menuju ke Mina, dan di sanalah kami menunggu untuk bermalam di sana. Barulah hari keesokannya kami bergerak menuju ke Arafah. Begitu. Alhamdulillah, Ustaz Mustafa Muaz bin Muhammad Masruh yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji untuk tahun ini. Jadi kalau kita tanya perasaan beliau, itulah kita sendiri pun boleh menjawab. Tetapi apakah amalan beliau dan juga apakah rutin harian beliau hingga terpilih sebagai jemaah haji untuk tahun ini. Dan seterusnya kita bersama-sama dengan tetamu kita langsung dari Tanah Suci, iaitu Ustaz Zaki Misbairi, pelajar Malaysia di Mekah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, kedudukan Ustaz, lokasi Ustaz di mana ketika ini? Okay, sekarang saya berada di Aziziyah, di depan Universiti Ummul Qura, kampus Aziziyah, dan bersebelahan dengan saya ialah dipisahkan dengan sebuah bukit dengan Mina. Okey, masya-Allah. Kalau di kebiasaannya di Aziziyah ni ketika ni memang agak sibuk Ustaz. Tapi ketika ni macam mana gambaran dia, keadaan sekarang ni? Jadi sekarang gambaran di Aziziyah ni sangat-sangat kita kata dia lengang, berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni. Allah. Jika tahun-tahun sebelum ni kawasan Aziziyah ni penuh dengan jemaah haji, sama ada jemaah haji luar negara, Pakistan dan sebagainya, yang hotel dia agak jauh daripada Masjidil Haram, dan juga pakej-pakej swasta yang menempatkan jemaah haji mereka di Aziziyah supaya dekat dengan Mina, boleh berulang-alik dan sebagainya. Namun pada tahun ini sangat-sangat sunyi dan kita rasa sangat-sangat berbeza pada tahun-tahun sebelum ini. Dan sekarang ni waktu pun agak mendung, dan 2-3 hari ni mendung suasana di sekitar Mekah Mukarramah. Nampak berangin di belakang tu. Ustaz, satu lagi dikabarkan Ustaz ada ke Taif sebelum ini. Jadi boleh Ustaz ceritakan gambaran di Taif sewaktu kunjungan Ustaz ke sana? Jadi dalam minggu lepas saya pergi ke Taif. Dan selepas di sini PKP bermula lebih awal berbanding Malaysia. Jadi anak-anak saya pun dah lama tak keluar, lebih kurang hampir 4 bulan tidak keluar ke rumah. Jadi saya ambil peluang untuk pergi ke Taif. So Taif ni cuaca yang sangat baik, tempat yang sangat Sejuk. Sangat sejuk untuk beristirahat dan mengingatkan kita pada Malaysia. Sebab suasana dia, pokok-pokok dia macam Cameron Highland. Macam tu. Okey Ustaz, kalau di Sabah tu macam di Kundasang Ustaz. Okey Ustaz, satu lagi Abraj Janadriah, iaitu pusat operasi haji setiap tahun. Jadi kita pun macam petugas-petugas haji bertugas dan juga tinggal di sana. Jadi boleh Ustaz gambarkan keadaan dia ketika ini Ustaz? Okay, beberapa hari lepas saya pun pergi ke Abrah Janariah. Asalnya saya nak buat live dari sana. Namun sebab Abrah Janariah agak berdekatan dengan Masjidil Haram, jadi banyak polis yang menjaga dan agak tak sesuai. Dan Abrah Janariah sangat sunyi. Cuma penjual-penjual yang ada di sekitar Abrah Janariah masih menanti pelanggan-pelanggan, walaupun tiada tapi masih membuka kedai. Dan mereka bila nampak saya je datang situ panggil Malaysia, Malaysia, Malaysia bagus, Malaysia bagus. Nak tunjukkan mereka rindu dengan orang-orang Malaysia yang membeli tanpa kira waktu. Okey Ustaz, setakat itu dulu yang dapat kita berbual untuk program Salam Baitullah Khabar Tanah Suci untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada masa, ada ketika nanti kita akan bersama-sama lagi. Dan penonton-penonton untuk Salam Baitullah, kita berhenti rehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana.